سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia hidayah, inayah, cintanya itu. Bertemu lagi kita menyambung kitab Allah Syarah Hakikat itu. Sudah dulu kita niatkan hadiah Fatihah kita buat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ummahatul mukminin, para ahlul bait, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'in, para salafus saleh, para auliya ilah, para ulama yang hak, mutaqaddimin dan mutaakhirin, sekalian para guru kita, khususnya Mbak Aina Walid Ahmadi kita, sekalian ahli silsilahnya, Tok Ramani, yang kita Tok Ramani, yang kita Tok Baghdadi, yang kita Tok Paud, yang kita Syahul Fadilah Jalani, juga buat sekalian ibu bapa kita, sekalian ahli keluarga kita, sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun masih hidup sehingga hari kiamat, sama ada di kalangan manusia maupun di kalangan di Sirul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, itu sudah apa dah? Surat 7. Itu betul. Surat 7. Akal manusia amat terbatas ke mana? Kita tajuk masuk. Awamun Allah. 12 ya. Surat 12 kita Rumi, jadi kita jauhi dia ni, jawi lain sikit surat dia. Okey. Surat 12, awal agama mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah. Okay, dalam pertemuan kita yang lalu telah kita bincang betapa dalam perjalanan ini kita perlu banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatu jiwa kita, rohani kita dengan baginda, supaya dalam setiap amal ibadah kita dan setiap ilmu yang kita pelajari ada rohnya. Maka dengan roh itulah akan berlaku perubahan dalam hidup kita. Maka perbanyakkanlah selawat sebagai jalan, salah satu jalan untuk kita bertali dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita berjapak dari guru yang benar, sekurang-kurangnya guru murabi, yang mana hukumnya sunnah muakkad dalam kita berjalan menuju Allah untuk mencapai yang fardu ain, itu yang terlebih baik. Sebab kena ada bimbingan. Yang jadi wajib dengan guru mursyid itu bila kita mahu menempuh jalan kewalian. Kalau sekadar mahu menjadi hamba yang bersifat faqih dan dhaif, sekadar padan dengan kita, berada di bawah dagu ataupun di bawah bimbingan seorang guru murabi. Dan dalam kita mencari guru tadi, hati-hati dalam kita menilai kebenaran seseorang itu dengan kelebihan yang ada padanya. Sebab kelebihan itu banyak jenis, banyak jenisnya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Itu saja. Jadi yang menilai sebenar kebenaran seseorang itu di mana? Pada akhlaknya. Sebab Rasulullah SAW itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka orang yang benar itu orang yang benar akhlaknya. Sebagaimana akhlak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar akhlak zahirnya, tapi akhlak zahir dan batinnya, sabarnya, redanya, lidahnya, ditahan lidahnya daripada berkata kepada orang itu. Jadi kalau ada orang yang tak berakhlak, ilmunya benar tapi akhlaknya menyeleweng, maka kita bertawakuf, kita berlapang dada. Ini sudah masuk bidang syubhah, maka kita tidak mahu kata apa-apa kepada orang tersebut. Tapi untuk dijadikan guru atau pedoman kita dalam berjalan menuju Allah, tak boleh dari segi disiplin ilmunya. Okay. Jadi menyambung kita di sini dalam bab baru ni, awaluddin ma'rifatullah, yang berbalik kepada hadis Jibril bahawa agama itu terdiri daripada iman, Islam dan ihsan. Daripada tiga itu yang mana lebih utama? Nescaya lebih utama adalah
permasalahan tentang iman. Dalam iman itulah yang pertama mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut awal din ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mestilah kita mengenal Allah. Dan perlu difaham bahawa agama itu bukan sekadar ibadah. Agama itu disebut agama. Islam itu disebut ad-din, bukan agama bagaimana yang difahami oleh orang barat kan, memisahkan. Ad-din itu bermakna cara hidup sebenarnya. Cara hidup. Sebab tu Islam ni mengajar, Nabi kita mengajar kita semua aspek kehidupan kita, bukan sekadar masalah ibadah saja. Jadi ke mana-mana pun orang kata awal kehidupan kita ni mestilah kita balik mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri mengapakah kamu tidak melihat tanda-tanda dan bukti kebesarannya. Surah Az-Zariyat ayat 21. Jadi Allah Ta'ala menyuruh dengan bentuk bertanya. Tuhan suruh itu sebenarnya, tapi dalam ayat dalam bentuk tanya. Maksudnya bagaimana untuk mengenal Allah Ta'ala? Maka lihatlah dirimu. Lihatlah ayat-ayat Allah Ta'ala yang ada pada dirimu. Dan ayat-ayat Allah ni ada dua. Ayat-ayat kauniyah, ini ayat-ayat penciptaan termasuk diri kita, dan ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kalamullah, yakni Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena tengok, perhatikan diri kita, tilik yang kata, tadabbur, tafakur pada diri kita. Nah, kalau Quran kita tadabbur, maka pada diri, pada alam kita tafakur, merenung, mengkaji. Apakah isyarat-isyarat Allah dalam perkenalkan dirinya kepada diri kita. Awal agama adalah mengenal Allah, dan awal mengenal Allah adalah mengenal diri. Ini kata ulama. Sebab apa? Sebab balik tadi pada diri kita sempurna. Allah Rasulullah melarang kita mengkaji zat, tapi mengkajilah makhluk Tuhan untuk mengenal Tuhan. Maka dengan mengkaji makhluk, dan sebab baik makhluk itu adalah manusia. Sebab itulah kata untuk mengenal Allah adalah dengan mengkaji makhluknya. Dan tiadalah makhluk yang paling baik untuk dikaji melainkan manusia. Sebab pada manusia sempurna sifat-sifat, pantulan sifat-sifat asmaul husna Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ni. Sebab tu kena mengkaji diri kita sendiri. Kata Tok Paluh, kenalah dirimu rata-rata, ini dengan sempurna, niscaya terang kenalah kamu akan Tuhanmu yang amat nyata. Berkata Arif Billah, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal dia akan Tuhannya. Wa man arafa rabbahu faniya an nafsi. Maka sesiapa yang mengenal Tuhannya, yakni Allah, maka binasalah dirinya, fanalah, hilanglah dirinya, hilanglah kekuatan pada dirinya, hilanglah kesombongan, keangkuhan, kebesaran pada dirinya bila dia mengenal Allah. Mengenal diri hak mana? Nanti jawab oleh moyang kita Tok Puramani dalam mensyarah, dalam hikam Melayunya, dalam mensyarah matan hikam Syekh Ibn Athaillah, hikam yang pertama dalam masalah beramal itu. Dia katalah moyang kita Tok Puramani, kenalah dirimu yang fakir, yang hina, yang dhaif, yang serba lemah, yang buta, yang tuli, yang bisu, yang pekak, yang bahalul dan sebagainya. Itulah kita, fakir, hina, dhaif. Kenalah diri itu, diri yang fakir, diri yang tidak ada apa-apa, sangat berhajat. Fakir ini sangat berhajat kepada Tuhannya, kerana dia serba lemah, serba dhaif, tidak memiliki apa-apa, dan dia sangatlah hina. Kenal molek diri itu hingga timbul kesedaran. Apa yang kita belajar ni kita baru tahu. Kita istilahnya baru tahu, belum sedar diri lagi. Maka kita nak biasa tak kita sedar. Bila kita sedar kita ni hamba yang fakir, hina, dhaif, pada masa itulah kita akan mengenal Tuhanlah yang memiliki segala-galanya, Tuhanlah yang maha hebat, yang maha agung, yang maha suci, maha mulia. Maka dikala itu binasalah kehendak diri kita, binasalah segala apa kesombongan yang ada dalam diri kita. Itu maksudnya di sini. Firman Allah Ta'ala di atas, yakni wa fi anfusikum afala tubsirun, itu sebagai pembuka segala rahsia dalam rahsia. Maksudnya nak tahu rahsia-rahsia ilahiyah yang banyak, yang hebat, kenalah dirimu.
Tiliklah dirimu zahir dan batinnya. Tengok yang zahir pun banyak dah tak kita dah terfikir dah hebatnya Allah Ta'ala. Apatah lagi bila kita melirik pada yang batin, ini kepada ruh kita, lagilah jauh. Hanya Allah yang wajib al-wujud, hanya Allah yang wajib ada, wajib wujud, dan dia wujud pada zatnya. Yang ini Allah Ta'ala wujud dengan ain wujud dia panggil. Allah Ta'ala wujud dengan sebenar-benarnya, adanya ia dengan dirinya sendiri. Itu maknanya. Adapun sekalian wujud yang lain, yakni makhluk, bukan wujud pada zatnya, tapi wujudnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana makhluk ada juga, jangan kata tak ada kan? Makhluk ada, tapi ada yang harus, ada yang diperadakan. Sedangkan Allah ada seada-adanya. Ada maksud memang dia ada. Kita ada sebab diadakan. Sebab tu orang belajar dalam kitab tauhid, ruh itu kidam. Allah Taala pun kidam. Tapi kidam Allah, kidam yang sebenar. Kita ni kidam idafi je. Kidam apa? Ada apa? Kekal kerana dikekalkan, bukan boleh kekal sendiri. Sedangkan Tuhan kekal dengan dirinya sendiri sampai bila-bila. Kena faham tu beza kan. Macam ada kes lah baru ni, ada orang bincang bab kidam semua ni, ada isu macam tu lah. Lepas tu kena faham, disebut kidam oleh ulama kalau merujuk pada makhluk, bukan kidam yang sebenar, bukan qadim yang sebenar. Qadim hanya pantulan, qadim dia ada qadim idafi dan sebagainya. Itu belajar bahasa Arab lah. Okay. Makhluk diwujudkan Allah untuk menunjukkan sifat keagungan dan kebesarannya. Dan Allah Ta'ala mencipta makhluk ni tiada lain maksudnya melainkan untuk menzahirkan dirinya juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis qudsi surat 13. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah kanzan makhfiyan, ini khazanah yang terpendam dan tersembunyi. Ini barang yang sangat bernilai tapi terpendam, tersembunyi. Fa'aradtu an a'raf. Aku ingin ditemukan dan dikenali. Fa khalaqtul khalqa. Maka kuciptakan makhluk liya'rifuni, agar mereka mengenalku. Allah Ta'ala tu ingin dikenali. Dia satu khazanah yang sangat istimewa, tak mampu nak dicapai dengan akal dan fikiran, dengan pandangan mata kita. Maka diciptalah makhluknya, dan pada makhluk itulah dizahirkan akan sifat-sifatnya, akan asma'ul husnanya, akan perbuatannya. Maka dengan melihat pada makhluk itulah kita mengenal Allah. Sebagaimana kita mengenal seorang pelukis, hebat atau hebat taga mana ataupun mereka pencipta, dan dengan apa hasil kerjanya. Sebab tuangnya malu mau ditengok, dia malu orang kenal dia. Dia malu orang tengok dia. Contohnya. Ataupun kalau orang mudah lagi, kita zaman orang minat hantu ni, zaman hantu ni, orang tahu kan hantu ada rumah. Kita tahu kan ada hantu dalam rumah. Kita nampak tak hantu. Ada nak nampak pun kan. Macam ni jenis rumah keluar tu, kita tahu ada kan. Tiba-tiba kursi gerak dia. Ya. Contohnya. Kau itu orang kata. Ada tu kita nak tengok Tuhan tak boleh, tapi bila tengok matahari gerak, bulan gerak, orang ada bukan gerak kan benda tu. Tu contohnya kan. Tiba-tiba ataupun tengok tulisan dinding. Tengok tulisan dinding. Tu orang kata tak ada orang tulis. Orang kata tu orang tulis ni. Tapi kalau tulisan tu maki hama tak lalu, ni memang jin jahat. Tapi kalau tulisan tu ayat Quran katanya ni memang jin Islam ni, jadi kenal dulu. Benda hasil karya ni. Jadi sama, kita nak kenal Allah Ta'ala direct tak boleh, tak mampu. Tapi kita kenal Allah Ta'ala melalui hasil karya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni sekalian makhluknya. Dan yang paling sempurna makhluknya adalah manusia. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ada kita ni sempurna dilengkapkan akan segala asma'ul husna Allah Ta'ala, akan segala sifat-sifatnya. Cuma kena faham sifat mana, sifat hak sempurna itulah sifat yang sama yang ada pada Allah. Sifat yang lemah yang ada pada makhluk sebaliknya lah, itulah sifat Allah. Kita mendengar, melihat, berkata-kata dan sebagainya sifat sempurna itu nak beritahu bahawa Allah Ta'ala pun mendengar, melihat dan berkata-kata dan sebagainya, tetapi jauh lebih hebat lagi. Tetapi bila bak tidur, bak mengatuk, bak makan, bak minum, sifat kita tu itu sifat lemah. Maka sebalik daripada itulah baru sifat Allah.
Sebab tu ayat kursi turun tu, Tuhan tak mengatur duduk tidur. Sedangkan kita mengatur dan tidur dan sebagainya lagi akan sifat yang lemah itu. Itu faham kan? Itu maksud dia. Bukan kita kata sifat lemah tu hak Tuhan juga. Tak. Sifat lemah tu nak kabur sebalik sifat lemah itulah sifat Allah SWT yang maha sempurna. Itu cara dia. Dia orang panggil dia istilahnya ada tasbih dan tanzih. Ada yang serupa, ada yang tak serupa. Okay. Makhluk dan diri kita tiada lain melainkan ayat-ayat Allah. Ayatullah, makhluk di seluruh alam ini dan diri kita insan. Semuanya lah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Tuhan untuk menunjukkan dirinya. Pada kita dia menunjukkan wujudnya, menunjukkan sifatnya, menunjukkan asma'nya dan menunjukkan af'alnya. Mana dengan adanya kita insan dan makhluk alam ini seluruhnya, itu nak khabar adanya perbuatan Tuhan utamanya. Ini Allah mencipta seluruh alam dan diri kita ni. Itu ada. Mencipta tu perbuatan. Dan di situlah pada diri kita Allah Taala menzahirkan asmaul husnanya. Jelas antaranya apa? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, sifat Al-Maliknya, sifat Al-Khaliqnya, asma' Khaliqnya, dia menciptakan Al-Khaliq. Kasih sayangnya. Itulah sifatnya, menunjukkan sifatnya yang apa? Yang indah, serba indah. Yang kamalnya, yang jamalnya, yang jalalnya, yang kamalnya, yang azimnya. Dan semua tadi perbuatan asma husna dan sifat nak khabar benda. Nak khabarnya Allah Taala itu wujud. Itu maksud menunjukkan wujudnya tu. Adanya tadi kursi gerak nak khabar adanya hantu. Tadi kalau rumah ni beratunya rumah tu apa kursi gerak tinggi, itu depan layang tinggi contohnya. Nak khabar ada hantu kan, bukan nak khabar benda tu gerak gitu. Kita tengok di sebaliknya. Jadi sama sekarang kita berinteraksi dengan alam sepatutnya nak tengok apa? Nak tengok Tuhan lah istilahnya. Nak memandang sifat Allah, nak memandang asma'ul husna Allah, nak memandang perbuatan Allah. Itu tujuan kita dicipta. Itu tujuan kita diuji Tuhan kadang-kadangnya. Dia datangkan pada kita takdir-takdirnya. Supaya apa? Supaya kita kenal dia. Kita kenal Allah di sebalik segala takdir itu. Di sebalik kelakuan anak cucu kita, di sebalik kelakuan jiran tetangga kita, kawan kita. Hak buat molek ke, hak tak molek ke, situ Tuhan nak ajar nak supaya kita kenal dirinya. Itu Tuhan nak ajar kita. Supaya bila datang nikmat, Tuhan nak ajar kita kenallah dirinya yang maha memberi nikmat pada kita. Yang memberi rezeki contohnya yang bernama Ar-Razzaq, dirinya yang bernama Asma Husnanya Ar-Razzaq, yang bersifat memberi, dirinya yang bernama Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang dan sebagainya. Situ yang nak ditengok sepatutnya. Tengoklah kasih sayang Tuhan katanya. Kelemah lembutan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, keindahan Tuhan, sifat-sifatnya. Nak khabar benda tu? Nak khabar adanya Tuhan. Okey? Itu semua tu. Sudah ada pada alam ini. Itu interaksinya sepatutnya. Bukan nak marah dengan alam ni, bukan nak baloh. Bukan nak suruh baloh dengan orang. Nak pengen perangai duduk. Orang pengen tu Tuhan nak ajar kita. Nak khabar Tuhan yang boleh menaikkan, menjatuhkan seseorang. Jadi menerusi orang-orang yang jahat tadi contohnya. Tapi bukan orang jahat tu ada kuasa sendiri. Okay. Tuhan yang mendatangkan sakit, menerusi kumang. Bukan kumang tu ada kuasa. Tuhan yang mendatangkan sakit, Tuhan yang mendatangkan sihat. Okay. Bila Tuhan nak mendatangkan sifat apa? Asma' syifa-nya pada kita, sifat penyembuhnya pada kita. Itu Tuhan datangkan sakit ni pada kita. Baru Tuhan datangkan asma' menzohirkan pada kita sifat asy-syafi'nya. Baru kita sihat. Itulah interaksinya. Maka barang siapa yang melihat dirinya dan alam tanpa melihat wajah Allah, wajah ni apa? Bukan rupa kan, bukan rupa barang, tapi tadilah asma' husnanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, itu maksud wajah di situ. Mereka adalah golongan yang terdinding dengan waham, yakni kegelapan awal nafsu dan khayalan akal. Mana kau tengok alam, tengok diri, tak nampak Tuhan, tak nampak Tuhan di sebaliknya, tak nampak sifat Tuhan di sebaliknya, tak nampak asma'ul husna Allah Ta'ala di sebaliknya, tak nampak perbuatan Allah, tak nampak kudrat iradah Allah, tak nampak kehendak Allah, tak nampak tadbiran Allah. Okey, itulah orang yang tertipu. Itulah orang yang terdinding dengan waham, tipu daya. Tipu daya apa? Nafsu kita dan tipu daya fikiran kita. Khayalan akal kita banyak khayal.
betul ada alam ini, sains hidup balok ke sekarang. Ya, tak ada semua ni. Akal kamu ada, akal yang kamu ada. Sakitnya, sehatnya, kayanya, miskinnya, akal kamu semua ni. Itu tipu daya akal kita. Kalau nampak depan kita ni tu ke begini, ke lain sebenarnya. Kita tak tahu. Adakah kita ni sebab saintis barat pun buat kajian, dia kata mungkin sebenarnya dunia ini macam ke video game je. Duduk dalam tu, pakai topi ya, tutup. Kita sekarang ni roh, tapi dia pakai topi, contohnya topi video game. Kita pun video game namanya dunia. Duduk sini ni kita ni. Bukan gitu je sebenarnya, kata saintis barat ni. Harus sebenarnya begitu. Harus. Macam lah ramalan ni kan, budak-budak muda kalau main barat lah, pakai topi game tu. Dah ingat dah dunia ni. Anak kita main game apa Mobile Legend. Tak ada main lagi. Kau senguti main kan, dah ingat dah kiri kanan kan. Tu dah pakai helmet gitu. So pakai tutup senguti dah ingat dah sedar dah makan minum tu. Maknanya ini mungkin kita gitu je sebenarnya. Mungkinnya gitu juga harus. Kalau orang muda ni saya tengok filem Matrix, apa dilakon oleh Korea tu. Apa? Keanu Reeves tu. Itu lah contohnya, mungkin gitu juga sebenarnya. Mungkin tak tahu sebenarnya boleh. Tapi hak saya nali kata kita sekarang sedang tidur, bermimpi. Bila mati ke baru sedar. Allah, mati dah aku. Allah tertipu punya aku. Tidur, mimpi je. Macam kita mimpi lah, tidur malam. Kamai lah mimpi tu sedar. Jadi anak aja contohnya. Setelah masa mimpi sedar tak kita bukan anak aja. Dah ingat anak aja itu. Dah kejut tidur. Oh, mimpi je rupanya. Takut gitu. Maka jangan tertipu. Dia datang ni. Sebab tu diutuskan para rasul untuk mengingatkan kita tentang diri kita siapa. Okay? Dan juga ditipu oleh nafsu kita yang tamak halaba, yang ada kesombongan, yang ada ujub sebagainya. Tu letak kaki itu tu cerita ya, martabat maupun nafsu ni ada 7. Pertamanya nafsu ammarah, penuh dengan kemarahan. Ammar, kelakuannya, perbuatannya, tak kisah padanya, sifat utamanya tak kisah padanya baik buruk, tak sama je. Buat baik ke buat buruk sama je. Buat baik tak rasa seronok, buat jahat pun tak rasa salah. Martabat nafsunya serupa dengan maqam nafsu orang kafir. Alhamdulillah. Walaupun dia seorang yang beriman, maknanya dia kena azab nanti di akhirat, tapi tetap masuk syurga kerana dia beriman. Berbeza dengan orang kafir, tak masuk tu. Penuh dengan kebencian, penuh dengan sifat mazmumah, penuh dengan dengki, dendam, khianat dan sebagainya. Tak boleh tengok orang lebih, penuh dengan fitnah, adu domba dan sebagainya. Itu nafsu ammarah. Penuh dengan kegelapan. Sini umumnya sini makam nafsu orang-orang jahil, tak belajar. Dia tak belajar hidup situ je. Dia tak sedar dirinya macam mana. Dia tak tahu dia dalam keadaan kegelapan yang amat sangat. Bila dia mula belajar, dia nadah, dia dengar, mula cari ilmu, dia mula ada sedikit cahaya. Tapi cahaya ilmu dulu baru malak kata. Maka dia pun rasa sedar. Maka dia akan berpindah pada makam nafsu lawamah. Makam nafsu mengkritik diri. Dia mula sedar diri. Dia masih buat jahat, tapi dia mula bertaubat. Dia masih sudah mula buat baik, sudah ada rasa sedikit seronok buat baik. Kalau buat jahat, dia sudah mula timbul rasa menyesal. Dia buat lagi. Pakejnya penuh lagi sifat mazmumah tu, tapi dah mula rasa bersalah. Bila dia dendam orang yang marah, apa dia rasa salah. Bila dia fitnah orang, dia rasa salah lepas tu. Dia akan timbul rasa menyesal lepas tu. Kalau amarah tak ada rasa menyesal. Ini dia sudah mula ada keinsafan, sudah mula mahu bertaubat. Tapi syaitan tak akan biar. Lepas tu kalau tengok dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut awal-awal langkah tu cari ilmu, lepas tu nak taubat ni syaitan tak biar. Syaitan dia bujuk orang lagi. Relax muda lagi. Awal lagi tu, relax buat dulu tu. Nanti umur baru taubat tu lagi tipu daya syaitan. Macam-macam lah syaitan kotak. Kamu pandai dah, belajar banyak dah, betul dah umur ni. Taubat dia juga tak salah sikit pun. Kadang-kadang lah dia recek gitu. Okey. Mari.
Tapi masih banyak lagi sifat mazmumah tu. Tapi sudah mula makin lama dia berjalan makin dibersihkan, sudah mula bersih. Maka sampailah tahapnya, puncaknya dia kalau dia mula mengkritik dirinya sendiri, dia tegur diri dia sendiri, buat apa dah buat lagi salah ni, tahu dah salah buat apa pergi ulang lagi. Tahu malam bangun dah pukul 3 buat apa lagi, tandah je buat apa dah sembahyang tahajud. Dia mula tegur dia, buat apa dah menjahat sangat kata hati. Buat apalah benda ni berat sangat nafsu ni. Dia mula tanya diri dia. Dia mula marah ke diri dia sendiri. Dia mula marah diri dia. Tapi dia masih melakukan kemaksiatan. Semakin lama dia semakin kurang, masih buat. Itu lawamah. Dia mula tanggas, sedikit kan sifat-sifat mazmumah dia, satu persatu mula tanggas. Sehinggalah semua tetangga sifat dia beramal sungguh-sungguh dengan jalannya ibadah, puasa zakat, sembahyang, puasa zakat, haji yang dia buat sungguh-sungguh, baca Quran dan sebagainya, berzikir lagi dan sebagainya, maka mula tangga sifat mazmumah dia satu persatu sehinggalah dia tangga semua sifat mazmumah kecuali ujub. Maka di situlah dia naik ke maqam nafsu mulhimah. Ujub masih tinggal. Sifat lain tak ada dah, tapi ujub masih ada. Ujub ni rasa lebih, rasa hebat diri. Banyak kuat beramal kan? Dia kuat beramal, situ rasa hebat diri masih ada tu. Dan dia beramal sungguh-sungguh, dia taubat sungguh-sungguh, dia istighfar banyak-banyak, dia selawat banyak-banyak dah, dia sembahyang banyak-banyak, contohnya Quran banyak-banyak, dia zikir banyak-banyak untuk menanggar sifat mazmumah dia tu. Tapi dengan dia beramal itu dia rasa diri dia. Belajar banyak juga dengan ilmu dia tu dia rasa diri dia. Masih hebat diri tu masih hadir macam tu. Maka di situlah orang duduk pada maqam nafsu mulhimah. Bahkan dia mula mendengar bisikan-bisikan, teguran-teguran, nasihat-nasihat daripada malaikat mulhim antaranya. Bahkan dapat teguran dari Tuhan sendiri mungkinnya. Kata Imam Ghazali lah. Tapi di sana ada dua lagi bisikan lain yang dia juga dia dengar. Ini dari syaitan dan daripada hawa nafsunya. Jadi situ dia perlu juga ada guru bertanya. Perlu dia bertanya pada guru, merujuk pada murabinya. Sebab bimbang bisikan yang diterima itu daripada syaitan, daripada hawa nafsu. Walaupun bisikan suruh buat kebaikan, kalau dia datang pada syaitan dan hawa nafsu, maka itu musibah sebenarnya, bukan kebaikan. Dia akan timbulkan lagi kesombongan kita kalau kita turut. Itu nak tahu kadang kita tak mampu nak tahu sendiri. Lepas tu kita perlu ada guru sebab kita merujuk. Sebab kita kat mana-mana pun akan kata kita betul sombong. Kita akan layan nafsu kita. Kita akan kata kita betul, takkan kata kita salah. Hanya guru yang benar akan berani kata kita salah, tak kala mana kita salah. Sebab kita betul kita. Kita tak ada kepentingan. Kalau kita kawan-kawan biasa, kalau kita buat salah, ramai kawan tak tegur. Sebab apa? Dia jaga hati kita kan. Kan dia tegur kan kita kata kalau dia tegur kita marah dia kan, dia tak kawan dia. Jadi dia takut kita beras hati, dia pun tak tegur lah kita padahal salah. Tapi kalau guru yang benar, dia duli dia. Kita buat salah, memang yang marah lalu. Dia tak ada pun tak mikir, dah jaga perasaan kita tak kira. Yang penting pada dia buang kesombongan kita. Buang ujub kita. Kalau dia biar itu lebih dahsyat. Kalau kita tak mau terima dia bagi guru pun dia tulim dia kata. Asalkan kita diperbetulkannya. Tapi kalau kawan-kawan biasa ni dia akan banyak berlapik lah, konal lah, konung lah. Supaya kita tak beras hati. Jadi dengan guru lah kita boleh perbaiki diri kita sebenarnya. Lepas tu penting berguru sebenarnya. Penting berguru murabi dia yang mendidik hati kita. Itu nasihat dia. Okey. Okay. Kemudian kalau dia sungguh-sungguh lagi mengikhlaskan lagi segala macam ibadah dia berbanyakkan lagi cahaya dia dengan mengajak orang lain juga kembali pada jalan yang benar ini, hingga akhirnya datanglah takdir Tuhan padanya. Allah Taala pun menganugerahkan pada dia akan maqam nafsu mutmainnah. Semua kita usaha je nak sampai situ ni, Tuhan kat bukanya. Anugerah Tuhan semua juga. Bila cukup cahaya ni, Tuhan akan buka balik. Buka balik dada kita akan maqam nafsu mutmainnah, di mana kita akan mula tercabut pada sifat ujub. Rasa sifat lebih daripada orang lain, lebih daripada rasa ilmu, amal, harta, keturunan, pangkat, kuasa, pengaruh dan kecantikan lapang tu. Akan tercabut. Tuhan yang cabut buang pada hati kita.
Itulah orang yang mencapai maqam nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Tak ada dalam hati dia segala penyakit mazmumah itu tidak ada. Yang ada dalam dirinya hanya sifat mahmudah, sifat keindahan, sifat kemuliaan. Pantulan apa? Bukan sifat dia sendiri tu. Itulah orang kata sudah sampai pada dirinya pantulan sifat Tuhan. Sebab tu dia boleh sabar. Bukan dia sabar sendiri, dia sabar dengan sifat as-sabur Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pantulkan pada dirinya. Dia boleh jadi orang yang syukur dengan sifat alhamd, sifat alhamid Allah Ta'ala, ataupun sifat asyakur Allah Ta'ala, asma asyakur ada pada dia. Jadi orang yang bersyukur. Dapat setu je orang kata nak cakap nak kabur nikmatnya. Maka menjadilah dia hamba Tuhan. Sempurna berjalan dia dah jadi hamba lah. Masuk makam nafsu mutmainnah ni, itulah makam kehambaan yang sempurna. Kita hok belajar saja ni, hok mengucap saja ni, hamba dah, cuma tak sempurna. Bahkan pada hakikatnya semua orang, semua makhluk adalah hamba. Yang mengucap dua kalimah syahadah, yang mengaku dirinya hamba, mengaku pada lidahnya, mengiktiraf dirinya hamba. Tapi perangannya tak betul lagi, sebab Tuhan dah iktiraf lagi dia hamba. Sebab banyak kona lagi, banyak dekor lagi kita ni. Banyak kona. Maka belum hamba sebenarnya. Tapi bila siapa mutmainnah, itu hamba yang sebenar. Waktu Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, akhirnya irji'i ila rabbiki radiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam kalangan hamba-hambaku dan ganjarannya syurgaku. Baru jadi hamba. Mutmainnah tu baru Tuhan iktiraf sebagai hamba. Sebab kita perlu takut. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 8 tu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di kalangan manusia ada yang berkata, mendakwa, mengaku dirinya adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi Tuhan kata, wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Dia mengaku dia beriman, tapi Allah Ta'ala kata bukan lagi. Tuhan tak mengaku lagi, Tuhan tak iktiraf lagi maksud dia. Sebab apa? Fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit mazmumah tadi. Bila dah tertanggal semua mazmumah itu, ditanggalkan Tuhan dengan selepas kita berusaha sungguh-sungguh mencapainya, itu baru diiktiraf sebagai hamba, sebab baru mencapai mutmainnah. Dia tidak ada lagi ujub padanya, rasa hebat lagi tidak ada. Sebab tu orang yang benar berada pada maqam nafsu mutmainnah, dia tak akan mengaku dia pada maqam nafsu mutmainnah. Orang yang benar bersabar tak akan mengaku dia bersabar, tak akan terdetik dalam hatinya dia seorang yang bersabar, tak akan terdetik. Kalau orang yang benar tawaduk, dia tak akan rasa dia tawaduk. Barang siapa merasa dirinya tawaduk, barang siapa merasa dirinya sabar, barang siapa merasa dirinya sudah maqam nafsu mutmainnah, itu semua dusta. Orang ngaku dia tawaduk, itulah orang yang tidak tawaduk. Orang ngaku dia sabar, itulah orang yang tidak sabar. Orang ngaku dia nafsu mutmainnah, itulah orang tidak nafsu mutmainnah. Kalau sebenar kan dia tak rasa benda-benda. Sebab semua anugerah Allah. Nak ngaku dia, dia tak akan ngaku. Terdetiklah hati pun tidak. Tapi dialah orang yang lengkap sifatnya dengan kesabaran, dengan ketenangan hati dan sebagainya. Tapi tidak ada pengakuan pada dalam hati. Bukan pada mulut dia, dalam hati pun tak ada pengakuan. Kalau mulut mengaku semua, wallahualam, tak tahulah. Tidak ikut jalan norma orang tu. Tak ikut disiplin ilmu. Tak boleh nak kata kan. Tak boleh nak kata itu kita ukur kan. Ilmu ni bukan ukur kan, kata kau orang. Cuma kita kabur ni pedoman lagi kita. Kalau kita masih mengaku mendakwa kita gini, itu tak lepas ada wujud lagi. Sebab wujud ni tak ada dakwaan dah. Tak ada rasa lebih, tak ada rasa benda, tak ada rasa mulia sikit pun tak ada. Nak mulia pun dia hamba. Hamba yang hina, mulia buat mana? Hamba yang fakir, sangat berhajat, fakir kerana kata. Sangat berhajat pada tuannya, mana ada lebih padanya. Hamba yang serba lemah, serba dhaif. Nak buta apa yang sebut buta tu lebih pokok segalanya. Maka mana boleh mengaku dia hebat pula? Bagaimana nak mengaku
duk mengaku lagi, masih mengaku aku itu aku ini, itu bukan kebenaran. Itu bukan mutmainnah lagi, itu tipu daya. Ini penting peranan guru sebenarnya. Padahal kita bagi perasangan. Kita masih perasan. Orang yang benar ni tak perasan tau, tidak perasan. Bahkan dia tak mau perasan. Kalau mari dia istighfar, taubat dan astagfirullahaladzim, penuh rasa berdosa dia. Apalah aku perasan, mana ada aku. Tidak ada apa-apa padaku. Semuanya milik Allah. Kalau Allah kata aku sabar, maka aku sabar hari ini. Kalau Allah kata aku marah, maka aku marah pada hari ini. Itulah sifat aku yang sebenarnya, penuh dengan kemarahan. Tanya aku sabar sebab Allah mematakan asma' as-saburnya padaku. Maka bersabarlah aku. Akhirnya aku tidak ada apa-apa, tetap tidak ada apa-apa. Jangan sekali. Itu diri dia. Akhirnya barulah naik pada makam radiyah. Dia mula meredai Allah. Akhirnya bila dia meredai, dia akan naik pada makam mardiyah, yang Allah meredainya. Bila akhirnya dia sampailah pada makam nafsu kamaliyah ataupun insan kamil. Ini makam para nafsu, para rasul, para anbiya dan para wali Allah yang besar-besar. Tapi perbincangan utama ulama kita ada di antara sifat nafsu amarah, lawamah, muhimmah, mutmainnah. Ke atas lagi kita tak bincang dah. Itu anugerah Tuhan lah masing-masing. Kita nak pastikan diri kita di mana. Jangan duduk pada amarah, lawamah dan muhimmah, jangan. Selagi berada di amarah, lawamah, muhimmah, tak tumbuh pada mutmainnah. Selagi tak tumbuh pada mutmainnah, Tuhan tak buka pintu hati kita. Lagi itu kita berlego antara muhimmah, lawamah, amarah. Contohnya kita ni amarah, masuk Ramadan tak kita beramal sungguh-sungguh, kita puasa sungguh-sungguh, naik nafsu kita pada lawamah. Sampai ujung Ramadan tu mungkin kita masuk muhimmah. Tapi esokkan raya tu turun balik dulu. Esok raya turun balik dulu apa nafsu. Daripada muhimmah naik tinggi tu, akhirnya turun lawamah, dak beramal ni dak. Akhirnya jatuh balik pada amarah, alhamdulillah. Tak habis jadinya. Sebab lagi tak tumbuh mutmainnah lagi tu, dia akan turun ke bawah. Lepas tu kata ulama, kena sampai mutmainnah. Fardu ain, wajib, supaya sempurna keimanan kita, sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada azam, kena ada kesungguhan. Dapat tak dapat itu anugerah Tuhan dulu, tapi sekurangnya kita berusaha. Ulama kata kalau inilah halnya, walaupun kita mati belum sempat mencapai maqam nafsu mutmainnah, insya-Allah kita bangkit di akhirat nanti dalam keadaan maqam nafsu mutmainnah. Sebab dalam alam barzakh nanti kita akan teruskan perjalanan kita, pengajian kita dan sebagainya. Cuma tak boleh beramal je dalam alam barzakh. Tapi rohani kita akan dibina lagi. Itu pandangan ulama Allah. Tapi kita balik kepada hadis yang bunuh 99 orang tu, cerita tu, hadis cerita tu. Maka situ kita yakin bahawa kalau kita dah sungguh-sungguh ni, Tuhan akan beri kerahmatannya pada kita. Walaupun kita tak capai, Tuhan akan beri kita capai nanti. Sebab kita bersungguh, kita melangkah, kita berjalan. Tapi kalau kita dengar je begitu kan, kita tak buat, tidak ambil, tidak ada niat pun, maka dibimbangi, memang kita akan bangkitlah dalam keadaan tak mencapai mutmainnah. Alhamdulillah. Moga tidak demikian dengan orang yang belajar. Dengan saya sama ni semuanya mesti ada semangat tu. Tetap anugerah Allah Taala juga kan. Tapi kita kena tunjuk kesungguhan kita. Itu tipu daya yang ada. Mereka, ini golongan yang tak nampak hak Tuhan tadi, adalah golongan yang syirik dalam penglihatan, pendengaran, sentuhan, pemikiran dan perasaan. Apabila hal tersebut tiada berhubung atau bertali sipu dengan Allah. Maksud sini syirik apa? Syirik ada dua kan, syirik jali dan syirik khafi. Maksud sini syirik khafi, kesamaran. Bukan syirik jali, bukan tak beriman. Syirik jali jatuh kufur, tak beriman. Syirik khafi beriman, cuma tidak sempurna imannya, belum sempurna lagi. Sebab tu masih ada menduakan Tuhan pada panca indera kita, sama ada melihat, mendengar, sentuhan, pemikiran dan sebagainya. Masih ada yang lain yang berkuasa pada akal, pada panca indera kita. Pada ilmu kita katanya berkuasa hanya Allah, tapi pada praktikanya masih ada yang lain. Di situlah sebutkan syirik di sini. Bila tak nampak hak Tuhan, tidak ada keterikatan, tidak ada akidah, aqad, tidak ada ikatan dengan Tuhan. Itulah akidah.
tidak bertali simpu dengan Tuhan. Ini jadi sepatutnya apa? Kita kalau benda kita tak syirik ni, kita tengok apa saja pun dia terkait dengan Tuhan. Sama ada kita melihat akan asma' wa husna Allah Ta'ala, akan sifat-sifat Allah, akan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Kita kena pergi situ. Melihat diri dan alam tanpa melihat wajah Allah. Tadilah hak Allah Ta'ala tadi kan. Af'alnya, asma'nya, sifatnya, asma' wa husnanya. Bersamanya adalah jahil murakkab. Ini jahil yang bersusun. Bukan jahil sekali je, jahil dua tekad. Berlapis-lapis. Yakni jahil pada Tuhannya kerana tiada mengenal ketunggalan sifat Allah dan tidak tahu Allah tu ahad. Qul huwallahu ahad, keesaan Allah. Itu satu jahil. Dan jahil pada dirinya, yakni tiada mengenal hak pada dirinya dan juga Allah kenal diri. Jadilah yang ini yang fakir, yang dhaif. Sebab tu jadi jahil murakkab. Dia kalau sedar diri, dia tak akan nampak hak diri, dia akan nampak hak Tuhan. Akan terkait dengan Tuhan. Itu perlu dilatih jiwa kita, perlu dilatihnya. Dilatih. Kita kena berlatih mengaitkan segala apa yang ada dengan Tuhan. Guna akal kita. Kaitkan dulu. Yang peringkat awal memang kita akan terbabah. Lepas kena dah, kita marah dah contohnya, baru kita ingat Allah, Tuhan belaka tu. Ini semua takdir daripada Allah, kehendak Allah Ta'ala juga. Sebab pula aku pergi marah, babah juga. Sebab dia masih di akal, dia lambat. Dia nak dijiwai. Tapi nak sampai ke jiwa ni memang kena berlatih dulu. Ke mana-mana tu. Lagi tak berlatih lagi tidak boleh nak pergi pada syariatnya. Kecuali Allah Ta'ala menghendaki sebaliknya. Tuhan nak bagi mudah je. Tapi Tuhan nak tengok kita berusaha. Usaha kaitkan. Apa saja dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai menerang tadi. Hal tadi kan. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu menghadap, di situlah wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 115. Ini ayat mutasyabihat. Maka jangan difaham ia secara zahir. Sebab saya sebut kalimah wajah bukan bermakna wajah rupa macam kita. Jangan. Ini salah fahaman macam tu. Dalam hal ini berbeza ulama, berbeza aliran ulama, berbeza pandangannya tentang ayat ini. Ulama syariat mengambil ayat ini sebagai dalil arah kiblat. Yang tak kala mana kita tak tahu kiblat arahnya ke mana, maka menghadaplah ke mana-mana saja, itulah arah kiblat kita. Contoh tak tahu, hilang kompas tak tahu, tanya orang pun orang tak tahu. Contohnya di negara, contohnya kita pergi mana, di China ke kan, tak tahu nak jumpa orang Islam contohnya. Tempat tak ada orang Islam lah, tak jumpa masjid contohnya. Kita nak sembahyang, duduk jauh tu tak ada arah anak pandang kiblat. Kita Malaysia mudah, pandang kiblat banyak. Ada. Boleh buka Waze, boleh buka benda, boleh buka apa X, dia tunjuk arah kiblat kat mana. Tapi kalau duduk dalam bangunan ni kadang arah kiblat tak tepat. Sebab kompas dia terganggu dengan bangunan. Tapi dia buat pandu orang lah. Di hotel pun tak ada tanda, macam mana nak sembahyang ke mana. Istihad je lah masa tu, kat mana membagi dia tu. Dan kalau orang sembahyang masa ni tak tahu arah kiblat sunat ke mana ni, kali pertama dia sembahyang sunat contohnya, dia ingat kiblat straight pun ni. Lepas tu dia nak main sunat qabliyah kan. Nak main fardu pula, dia rasa tak kiblat kat arah nu masa kanan pula. Dia kena musik kanan pula. Apa sembahyang pula kata nak main sunat apa ba'diyah pula. Kata kok nu kiri pula ke sebelahnya. Nak kena main lagi kiri pula ah. Dia musik tangan kali kiblat dia. Sebab dia ikut keyakinan kita masa tu ke arah ni. Setukar, sebab tak tahu sebenarnya hak apa. Masa tu apa? Pakai bertandakan ayat ini. Tapi ulama sufi mengambil ayat ini, ulama tauhid sebagai isyarat adalah hak kita bincang tadi. Sepatutnya kita ni di mana-mana pun kita menghadap, di situlah kita terikat hati dengan Tuhan. Nampak kaitan dengan Tuhan, nampak segala-galanya adalah milik Allah. Nampak segalanya itu terkait sama ada asma' wa husna Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Di situ apa saja kita tengok. Tengok mikrofon, tengok kipas, tengok tu, tengok dinding, tengok kereta, tengok pokok, tengok benda, dia terkait dengan Tuhan. Nampak kehebatan Tuhan, nampak apa kebijaksanaan Tuhan, nampak setaat Tuhan, nampak takdir Tuhan. Ada kena ada salah satu, ada kait kat mana-mana pun. Nampak asma' husna tu, hak manusia tak kira lah.
Tak nampak sifat, nampak perbuatan, nampak asma husna. Dia nampak hak mana manusia ya, pakai ingat Tuhan. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga dalam menghurai ayat ni ya, dalam matang hikam, dalam kitab hikamnya matang ke-16. Matang tu banyak sebenarnya. Lebih pada 5, saya tak ingat molek 7 ke berapa matang. Tapi hampir sama perkataan dia. Kalau kita ni ayat dia kita hanya ambil 2 saja. Kaifa yutasawwar ay yahjibahu syai' wa huwa allazi zahara bi kulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu, yakni makhluk, menindinkannya, yakni Allah, sedangkan dialah, yakni Allah, jua yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu daripada tiada kepada ada. Ini bagaimana makhluk boleh menhijab Tuhan? Pelik, hebat makhluk jadinya. Sedangkan makhluk tu Allah yang ciptakan, sepatutnya nampak hak Tuhan lah. Macam mana sebagaimana kita lah, orang yang kenal kereta saya Wira WMF 3775 tu, kalau jumpa bandar, tengok kereta nampak siapa. Tengok kereta ingat ke tuan punya kereta. Gitu lah patutnya. Patutnya kita melihat alam ini teringat kepada tuan alam ni, yakni Allah Taala. Katanya mana mungkin boleh utuh kereta, patutnya tinggi kan. Hak begitu sepatutnya. Kita tengok sama dia pun, kita mari sini kan, tengok lipat. Ada lipat ketendang ni, lipat orang ni mesti ada tasugah orang ni. Mari mana? Mau tengok lipat kata tuan yang ada. Apa? Tu sepatutnya. Tengok alam ini, tuan dia siapa? Allah Taala. Tapi kenapa kita tak nampak hak milik Tuhan? Tak teringat ke Tuhan kata. Kita teringatlah untuk sifat ke asma husna ke benda ke, tak kisahlah. Tapi teringat ke Tuhan kata. Terikat hati dengan Tuhan. Hak tu jadi masalah kata. Apa jadi gitu dia kata. Macam mana boleh menghijab? Juga kaifa yutasawwar ay yahjibahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingkannya, sedangkan dialah yang telah zahir dengan tiap-tiap sesuatu. Jelas pada setiap sesuatu itu ada sifat-sifat Allah, terzahir akan asma' husna Allah pada setiap sesuatu. Tengok pisang, nampaklah Ar-Razaknya, nampaklah Ar-Rahmannya, nampaklah apa? Kebijaksanaannya. Nampaklah perbuatan Tuhan yang menumbuhkan pokok pisang. Pokok pisang tumbuh sendiri ke dok, ditumbuhkan Tuhan. Kita hanya usaha menyiram, menumbuhkan Allah Taala. Situ tengok patutnya. Usaha kita pun, itu usaha siapa tu? Kuasa siapa menyiram tu? Kuasa Tuhan juga. Situ maknanya, pergi situ. Dia kena pergi gitu. Dia kena nyakut situ. Kena nyakut dengan Tuhan kat mana-mana tu. Itu baru betul. Lagi tak sampai situ, lagilah kita tak betul dalam berjalan ni. Sebab tu timbulnya rasa hebat diri tu. Sebab masih tak nampak hak Tuhan. Bila tak nampak hak Tuhan, maka nampak hak diri. Bila nampak hak diri, itu jadi sombong. Kita semayang, nampak kita tak semayang lagi. Tak nampak Tuhan yang menggerakkan kita. Tak nampak takdir Tuhan atas kita. Tak nampak anugerah Tuhan pada kita. Tak nampak pilihan Tuhan atas diri kita. Maka situlah timbul kesombongan. Sebab kita nampak hak diri kita. Kita nampak hak Tuhan, tak nampaklah hak diri. Pilihan Tuhan ni kita mari dengar ni, siapa yang pilih? Allah Taala yang pilih. Allah Taala yang pergerakkan. Allah Taala yang mengizinkan, menghendakkan kita datang. Maka datanglah kita. Bukan kita datang sebab kita orang baik, tidak. Bukan kita datang sebab kita orang hebat, tidak. Tak mampu kita nak datang kalau Allah Taala tak menghendaki kita datang. Jadi berhasilnya kita datang dan mendengar dan belajar dan mengambil ilmu daripadanya dan beramal dengannya. Itulah semua anugerah Allah Taala semata-mata. Kita macam mana? Tetap hamba yang hina, fakir, hina, dhaif, tidak ada apa-apa. Duduk situ, itu diri kita. Itu baru benar. Itu baru benar. Tak rasa hebat sikit pun, tak berbanding, tak apa? Ada kawan hok dak mari pun kita ajak mari, tak mau mari pun kita tak akan rasa lebih baik daripada dia pun diri kita. Tu baru benar. Tapi kalau kita rasa kita lebih baik daripada dia hok dak dengar tu, itu salah. Kita sembahyang, dia tak sembahyang, kita rasa lebih baik bagi kita sembahyang, itu salah. Dalam batin ya, baik pada syariat, iyalah pada syariat, tapi belum tentu baik dalam batinnya. Belum tentu. Sebab kita yang ibadah, kadang-kadang dengan ibadah tu kita jadi sombong. Tapi ada orang dengan tak ibadah menyebabkan dia siang malam bertaubat. Sebab tu ulama kan
Sebab tu Nabi kata kita ke syurga dengan amal ibadah ke dengan dia? Dengan rahmat Tuhan. Okay? Kita ke syurga dengan rahmat Tuhan, bukan dengan ibadah. Faham molek-molek tu. Sebab apa? Kalau kita beramal ibadah tapi bila tidak ada rahmat Tuhan dalam ibadah, jadi macam mana? Itulah timbulnya kesombongan. Jadi ada kan dok ibadah ataupun ibadahnya cacat marbat, dok molek, tapi dalam rahmat Tuhan jika dia rasa bersalah dan bertaubat, maka itulah jalan ke syurganya. Jadi tak boleh tengok pada zahir semata-mata. Okey, itu kena faham Di sini wirid yang biasa kita baca lepas sembahyang ni untuk mencerita bahawa kita tidak mahu, jangan kita mensyirikkan Allah, jangan tak nampak Tuhan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu yang lain di sisinya. Memang tidak ada yang lain yang ada apa-apa yang memberi kuasa dan sebagainya. Tidak ada. La tusyrik billah, la syarikalah. Tidak ada yang sekufu dengannya, tidak ada. Lahul mulk, baginya lah kerajaan ataupun kekuasaan pemerintahan. Walahul hamd, baginya lah segala kepujian. Hanya hak dia saja, kata-kata puji, ucapan kehebatan dan sebagainya, kemuliaan. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dan dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Mana? Atas setiap apa yang berlaku, kuasanya siapa? Allah Ta'ala. Yang menentukannya tetap Allah Ta'ala. Tetap pilihannya juga. Kita hamba yang hina-hina, yang kerdil seberdoa. Hanya Tuhan minta kita buat pilihan. Pilihan kita pun hanya kecil, hanya sedikit saja. Kita bincang lagi semula bab tu kan, dalam bab takdir nanti. Duduk situ kita ni lemah, lonlai kita, biar bergaduh di situ. Kenal hati kita yang pakai hina ta'if, sebagaimana kita kenal wayang kulit dengan tuk dalam. Apa yang ada pada wayang kulit sungguhnya adalah apa yang ada pada tuk dalam. Itu je lah. Wayang kulit boleh gerak diri ke? Tak boleh. Tak boleh buat benda wayang kulit. Wayang kulit gerak tak? Gerak. Tapi gerak diri ke? Tak. Macam mana boleh gerak? Tuk dalam menggerakkan wayang kulit. Itulah kita. Kita boleh sembahyang, ya? Dah boleh sembahyang tinggi tak? Tak boleh. Dah kita boleh sembahyang apa? Sebab Allah Ta'ala menggerakkan kita untuk sembahyang. Itulah. Dia jawab situ. Pergi situ. Wayang kulit cekak tak? Ini gerak mulut dia kan? Macam cekak tak? Orang kita tengok kan? Ini cekak. Macam yang dengar lah. Dia buat kan? Tapi adakah wayang kulit yang cekak yang dengar? Tidak. Yang dengar siapa dia? Yang cekak apa dia? Tuk dalam juga. Itulah kita dengan Allah Ta'ala. Ibaratnya Maha Suci Tuhan bila apa yang kita ibaratkan. Jauh Allah Ta'ala jauh lebih hebat daripada itu. Okay? Tapi itu untuk faham. Itu sebagai contoh kita memahami. Okay? Hak jasad. Jasad kita saja bila tidak ada ruh kan? Adalah kaku terbujur yang tidak dapat berfungsi apa-apa walaupun ada mata, telinga, mulut, hidung, tangan, akal dan hati. Bahkan ia tidak dapat menepis walau seekor lalat atau nyamuk jika hinggap padanya. Ia bisu, buta, pekak, tiada bernafas, bodoh, lemah dan tiada berkehendak. Tiada siapa pun mahu menyimpan jasad kaku ini dalam rumah walaupun di kalangan ahli keluarga yang amat menyayanginya. Taklah bila kita sudah mati, bila berpisah ruh dari jasad kita, baliklah jasad kepada dirinya yang asal. Mata ada, telinga ada, tangan ada, kaki ada belaka, tapi tak berfungsi. Sebab tidak ada, sudah tidak ada ruh padanya. Jadi jasad itu lah. Itulah hak keadaan jasad ni. Tak ada hebat benda pun kalau tidak ada ruh tadi. Itulah diri kita hak asal. Nak dengar, tengok tak mampu kita. Kalau tidak ada nafas tadi yang menghubungkan ruh dengan jasad, tak mampu buat benda-benda pun. Semua serah pada orang lain. Semua kena minta tolong orang. Nak mandi, nak benda, semua tak tolong orang. Tak mampu gerak diri. Ada. Okay. Itulah diri kita. Faham molek tu, tak ada benda tu. Serba lemah. Jasad adalah sarung untuk diri kita, yakni roh di alam dunia ini. Jadi diri yang sebenar-benar diri adalah roh. Jangan disebut roh kita. Roh lah diri. Diri kita yang sebenar adalah roh. Ni jasad kita. Kita tu adalah roh. Jasad ini adalah pakaian kita di alam zahir ini.
Bila masuk alam barzakh, kita akan pakai pakaian lain di alam yang sesuai dengan alam barzakh pula. Yang dicipta daripada amal ibadah kita di dunia ini. Masuk alam akhirat nanti pula, barulah kata ulama kita akan dipakai balik dengan jasad ni. Sebab jasad ni terlibat dalam ibadah dan kemaksiatan di alam ini, maka dia juga perlu diberikan jarannya, jalan baik atau tak molek di akhirat nanti. Cuma ada ulama kata terbalik nanti di sana. Jasad akan ke dalam, ruh akan keluar. Sekarang ni kita nampak jasad, tak nampak ruh. Tapi katanya di akhirat nanti kita akan boleh tengok ruh, tapi tak akan nampak jasad itu. Setengah ulama kata demikian. Sebab tu bila berubah yang jasadnya, sahabat Nabi ni, waktu warna kulitnya hitam legam, di akhirat bangkit putih bersih. Sebab yang zahir adalah rohaninya, yang sangat tinggi takwanya kepada Allah. Yang selalu menyebut ahadun ahad, ahadun ahad. Hingga tak pecah batu. Tu orang bersih. Batu antara dalam Quran sebutkan mak ayah tak kenal anak-anak dia. Tadi ulama membahaskan bukan tak kenal sebab sibuk satu hal juga kan, nafsi-nafsi ni sebab kita mikir hari kita itu satu perkara. Selagi tadi sebab dah bertukar, yang zahir masuk ke dalam, yang batin keluar. Nak kenal ke mana? Kita kenal hak zahir kan, hak batin itu tak kenal. Itu di akhirat nanti, itu antara kata ulama lah, wallahu alam. Nanti kita sampai sana kita confirm hak mana satu. Tengok sampai sana dulu lah. Alam barzakh pun pandangan juga. Tak ada orang yang alam barzakh balik mudah cerita kita. Ada kita lagi dulu kali. Nanti jika alam barzakh balik mudah nak mengajar, tak orang nak dengar pakai lagi lagi. Itu contoh. Dan ada pandangan orang alam barzakh ni pun berjenis-jenis, berlapis-lapis pula alam barzakh. Wallahu a'lam. Yang kita tahu Quran sebut adanya sijin, adanya illiyin. Dan ada orang yang masuk barzakh ni lah kadang tidur je. Surah Yasin sebut tu. Sebab apa kau mengejutkan aku daripada tidur aku. Ada orang masuk alam barzakh macam tidur. Tak sedar benda, dia pada masyarakat. Ada orang dalam illiyin, kenikmatan. Ada orang dalam sijin, keseksaan, penderitaan. Bagaimana sebenarnya berkhilaf ulama dalam hal itu. Itu tak penting kita. Tapi sedar diri. Maknanya kita ni sebenarnya jasad ni hanya sarung di sini. Diri kita sebenarnya ruh. Ruh itulah diri kita hak asal. Ruh di alam arwah dahulu itu diri kita hak asal. Diri kita yang asal tadi telah beribu tahun. Ini sebagai satu gambaran dia. Masa sebenarnya tak ketahui sebab alam ruh pun sebenarnya alam yang sudah tidak bermasa mana. Tak kita nak sebut dah masa di alam ruh ni. Tadi disebut je nak kabar lama dah kita ni, tua dah kita ni. Tua dah roh kita sebenarnya. Jasad yang muda ni, roh telah tua lama dah, semua tahu. Di alam roh memuji dan memandang Allah mengikut kadar yang diizinkan. Sedangkan di alam arwah tu kita memang sentiasa memuji Allah, memandang Allah. Beribadah kita puji-pujian pada rohani kita. Memandang Allah Ta'ala dengan mata batin kita atau mata rohani kita. Cuma kadarnya berbeza-beza. Semuanya beriman. Semua tidak ada yang buat jahat. Ada, semua baik. Atau orang kafir hak dah tak dunia sekarang ni, alam arwah roh mereka sangat beriman pada Allah Ta'ala. Cuma tak sama kadarnya. Ada yang tadi lah, roh para anbiya berbeza, roh para wali tak sama. Kita ni roh orang awam, orang biasa kebanyakan tak sama. Ada sifat-sifatnya berbeza-beza, martabat-martabat masing-masing. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan salah satu akan hal keadaan di alam ruh. Allah firman Allah Taala bila Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Qalu, maka menjawablah roh, bala, ya, bahkan syahidna, bahkan kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Maksudnya dalam arwah tu kita bukan kita kenal Allah bukan dengan ilmu pun, bukan dengan ilmu, tapi dengan pandangan basirah mata batin kita, mata rohani kita. Jadi itulah tugas asal kita, itulah diri kita hak asal yang ma'rifatullah secara rasa dan pandangan mata batin kita. Jadi bila kita menyeru kembali mengenal Allah di alam ni dengan mata dan batin kita ni, bukan nak benda yang baru, itu benda yang asal, nak balik asal je. Nak balik asal saja pada diri kita hak asal yang telah ma'rifatullah. Maka dalam hal ini berbeza ulama dalam menafsirkan bagaimana hal keadaan berinteraksi ruh dengan Tuhan di alam barzakh itu. Ada mengatakan kita semua ramai-ramai diwakilkan oleh ruh Nabi Adam AS. Ada yang kata demikian.
Ada mengatakan tidak, setiap orang dipanggil masing-masing ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ditanya seorang-seorang. Itu ditanya. Ada yang berpandangan demikian. Ada yang kata sebelum kita lahir, ketika dalam kandungan ibu, dalam 40 hari itu kan, sebelum nak turun ruh kita berhubung dengan jasad kita dalam kandungan ibu, kita pun ditanya soalan ini, alastu bi rabbikum? Kalau kita diam, tak jawab, maknanya ruh tak matang, maka janin itu gugur, tak bernyawa. Dan bila kita menjawab bala syahidna, maka dihubungkan kita dengan jasad kita, maka lahirlah kita. Kalau kita lahir dalam perut seorang orang yang, ibu yang beriman, kita sedikit beruntung. Ada orang yang lahirnya dalam perut ibu yang tidak beriman, maka dia sedikit kerugian. Tapi tak boleh kata rugi tu. Cuma dia jatuh, istilahnya tu jatuh benih ke tanah yang gersang kalau mak ayah tak beriman ni. Tapi kita ni jatuh ke tanah apa, benih kita jatuh ke tanah yang subur bila mak ayah beriman. Tapi tanah subur sekalipun kalau tak dibaja, tak disiram, tak dijaga, tumbuhnya tapi layu buat lama-lama. Okey. Yang jatuh ke tanah gersang kalau dibaja, disemai, disiram dan sebagainya, maka akan subur juga. Bukan atas tanah semata-mata kan. Mesti bagaimana kita menjaganya pula. Itulah ramai kita yang berada di Malaysia ni, khususnya di negara Islam ni umumnya, tanah bersih dah tapi tetap jadi masalah. Sebab apa? Sebab tak jaga, tak diam, tak siram, tak baju molek. Akhirnya kulat, tak hidup pokok. Tapi ramai yang dalam keluarga yang asalnya bukan Islam, sebab mak ayah bukan Islam, bila masuk Islam kok sungguh mempertahankan Islam, berjuang untuknya. Tengok negara kita sudahlah, ABDU-nya, Musindinya, apa lagi ni, Dr. Rizantihnya, ramai kan. Firdaus, Brother Firdaus Wong tu. Tengok dia orang sungguh. Asal dia orang Islam, tapi masuk Islam dia orang sungguh memperjuangkan Islam. Kita ni malu rasanya. Sebab apa? Dia orang sangat-sangat menghargai, sebab mereka masuk Islam dengan pilihan. Kalau kita bincang penuh ni kan, para sahabat masuk Islam dengan pilihan. Sebab tu dah Imam Sanusi sebut wajib kita belajar dan akhirnya mengucap balik dua kalimah syahadah sebagai tanda kita terima Islam, agama kita reda Allah Ta'ala Tuhan kita reda Nabi Muhammad Rasul kita dengan penuh kesedaran diri kita, pilihan kita. Bukan kita sekadar ikut mak ayah kita, tidak. Jadi itu proses ilmu itu situlah, supaya balik situ, biar kita sungguh balik, baru akan lahir balik kecemerlangan anak Islam itu. Okey, sama sikit dengan habisnya muka surat itu. Maka sampai saat Allah mahu diri kita melihat dan memujinya di alam zahir, maka diri kita dimasukkan dalam sarung badan manusia dari pelbagai jenis keturunan yang berlainan warna kulit, bentuk badan dan sebagainya. Okey, dulu di alam arwah kita kenal dah Tuhan. Sekarang ni Tuhan kata, wahai hamba-Ku. Bukan Tuhan paksa kita turun ni kan. Ada setengah orang tu dia kata, apalah dulu asal kita dalam syurga, zaman Nabi Adam tu, apalah tiba-tiba Tuhan bagi kita dunia ni rusuh orang tu, kena uji macam-macam tu. Tapi Tuhan tak letak kita dalam syurga je, kan nikmat tu. Itu salah faham. Bukan Tuhan paksa kita turun Kata ulama-nya, roh tadi akan ditanya, setiap roh ditanya, nak turun tak mau turun. Tadi dia kata tak mau turun tu jadi gugur janin ni. Tapi Tuhan kata, mu ni kerjamu sini kena aku di alam barzakh tadi, uji melihatku, memujiku secara rohaninya. Sekarang ni kalau kau turun ke dunia, kau akan dapat kenal diriku lagi. Kau akan bertambah kasih dan rindu kepadaku. Dan bila kau lulus ujian dunia ni, akan kau diberi persalinan hamba yang tinggi darjatnya dan diberi tempat yang sangat indah di syurga tu. Di syurga aku nanti. Ibarat itu Tuhan kata, ibaratnya maksud Tuhan berapa kita ibaratkan. Dan nak turun tak apa. Semua hak turun muka bumi ni, baik hak beriman tak beriman sini ni, semua ngaku nak lagi. Semua nak turun lagi sebab nak tambah iman, nak tambah kenal Tuhan. Okey, itu tujuan kita turun tu. Tapi bila turun je ke dunia, situ lah. Boleh masuk ke alam roh, alam yang suci bersih, alam cahaya, alam nur, tidak ada kegelapan. Alam ni alam tanah.
Semua unsur alam ni terdiri pada tanah. Tanah ni kegelapan. Jadi bila masuk ke dalam alam zahir dia berhubung dengan jasadiah ni, masih dalam perut mak masih tak utuh dengan Tuhan. Lahir-lahir je hilang terus. Ibarat tak nampak Tuhan dah. Hilang dah hubungan tadi. Maka menangislah kita. Bahasanya sama lah kira. Masa nangis ada tak dengar orang Cina, budak Cina nangis lain? Bayi siapa ni pernah kerja hospital? Sambut kan jadi misi, kan jadi bidang ke? Orang Cina pun nangisnya hua-hua nangisnya. Orang putih pun nangis hua-hua, Arab pun nangis hua-hua, India pun nangis hua-hua, sama je hua-hua Melaka. Melayu pun nangis hua-hua. Semua bangsa nangisnya hua-hua. Sebenarnya nangis hua-hua bahasa Arab Melaka. Dia. Yang ni di manakah Allah? Di mana dia? Yang ni Allah. Di manakah Allah di alam ni? Kenapa ni mana hilang ni jadi gelap pula? Terputus hubungan. Hingga kita orang yang beriman, orang Islam, beruntung kita. Sebab ayah kita diajar oleh Nabi kita pada asalnya, kita turun pada ayah kita untuk cerita balik pada kita bahawa masih ada Allah di alam ini. Lepas tu disyariatkan kita takbir dan iqamah dengan takbir dengan kanan, iqamah dengan kiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Bila bayi dengar tu, dia bangun sama. Ada Tuhan lagi sini rupanya. Dia akan diam. Saya 5 orang anak gitu kan. Tak tahu anak orang lain. Anak saya 5 orang gitu. Dengar nangis-nangis tu, bila kita bang je, iqamah je, bang sama dia pun paling tengok kita, dia pun diam, berhenti pada nangis. Subhanallah katanya, ini Tuhan hancur sebenarnya. Masa budak tu tahu masih ada Tuhan sini, carilah lagi. Itu asalnya. Kemudian atas mak ayah dah mendidik dulu anak-anak tadi. Kita dididik macam mana oleh mak ayah kita. Kita mendidik anak kita macam mana. Kemudian anak dididik ibu kita macam mana. Ada situlah berlaku. Betul Nabi sebut anak itu lahirnya putih bersih. Mak ayahnya dah mencorakkannya jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tak sebut pun Islam. Kan? Mak ayah yang mencoraknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tak ada Islam pun. Maknanya kalau mak ayah dah kacau, Islam duduk tu sampai mati. Sampai ke akhir balik. Tapi sebab kacau tangan mak ayah tadi lah. Semua dah rosok. Saintis barat buat kajian sepenuh umur 7 tahun tu lah. Dia budak-budak ni dia terima sekali apa kita tunjuk ke dia. Kita kabar, kita ajar dia secara perbuatan dengan percakapan, semua masuk tanpa bertapis. Dia tak ada fikir masa tu. Semua masuk, download semuanya, download. Kerja dia masa tu download je, downloading mereka. Download semua video-video benda kita buat. Benda kita ajar video audionya. Dia masuk semua. Mak, adik-beradik, abang kakak, datuk nenek je kabar, semua masuk belaka. Kita kabar sembahyang lah. Pada kita kabar ke apa, ke orang lain. Tapi kita tak sembahyang. Kita tengok belaka dulu dia masuk belaka. Hak sebuah sembahyang ada, hak dok sembahyang kita tengok pun ada. Tapi hak buat dia tu. Jadi antara sembahyang dengan dok sembahyang tu kuat dok sembahyang lah. Sebab kita tak sembahyang. Suruh saja. Tu jadi tu kadang-kadang bila bersama nak sembahyang. Kata barat, saintis barat pula, hak umur 10 tahun tu lah, hak masuk tu lah 95% kehidupan kita mengikut sebagaimana hak kita pegang sebelum umur 7 tahun tu. Ini masalah. Lepas tu Nabi ajar kita, ajar anak sembahyang umur 7 tahun hijrah. Sebelum tu apa? Ajar mereka ketauhidan, ajar mereka mengenal Allah. Itu pasal yang sangat penting. Sebab tu zaman hari ni ramai orang kita ni ada masalah agama. Sebab apa? Sebab masa kecil tidak diajar, tidak didownload dalam memori dia orang akan ketauhidan. Yang ada ajar apa? ABC 1 2 3. Batal apa masa kait dengan Tuhan ni? Orang Arab dulu kan umur 6 tahun khatam Quran dah. 6 tahun khatam Quran dah. Ngapa ada Quran khatam dan ngapa? Anak saya yang saya buat diri sempat apa umur 5 tahun dah baca Quran dah. Apa hal itu? Salah. Anak sebelum boleh buat. Ada contoh. Kita tak boleh buat namanya. Nanti buat apa Quran? Sebab dia kalamullah, kait dengan Tuhan lagi. Jadi Iqra tu kan. Iqra. Baca semua hari-hari. Boleh hari ni. Boleh. Mana boleh baca Quran dah. Umur 5 tahun, 6 tahun tu boleh dah. Laju dah kan. Boleh dah pikat dah. Tak ajar dia orang lain ni. Ajar yang nak Iqra tu lah. Baca.
ajar cara betul lah. Kita bukan lagi khusus lah, kita sendirinya ajar cara betul. Sebab kan setengah orang ni dia kata budak dah dia baca panjang, kita pun buat gerak-gerak mana dia salah tu. Otaknya suruh paksa dia baca panjang, napas panjang. Itu baru napas yang dia panjang. Ini kena ajar ada tu, nak harakat kena ikut. Daripada awal kita kena kemah dah. Supaya bila besar dia tak payah ubah dah. Sebab kadang-kadang kan kalau kata kecil kita tak betul, yang besar ni nak betul balik susah kan. Macam saya ngajar Quran orang tua kan. Masuk Quran pada Al-Baqarah sampai ke juzuk 29 semua baca comel. Masuk juzuk 30 faham rambang lalu. Kim dia baca yang apa? Dia nak baca surat. Dia faham rambang. Tok mana ni? Jangan baca hok mengingat kata, baca hok tulis kata. Ini baca hok yang ingat salah lagi banyak. Tu nak kabarnya kita banyak mengapa je kan tak tengok betul padahal. Mengapa dengan betul pun tak apa. Jalan ngapa tu tak ada masalah, tapi biar betul bacaan tu dulu. Itu contohnya. Okey. Jadi mari kita turun ni untuk lebih kenal Tuhan. Sebab apa? Sebab masa di alam arwah, roh semuanya baik, tak ada roh kafir. Tak ada kafir. Dia tak ada hak buat salah. Buat salah dia. Tak ada jasad lagi. Semuanya kenal Tuhan, rapat jik dengan Tuhan kata istilahnya. Sentiasa memandang Tuhan, memuji Tuhan semua. Beza kadar je, adalah sikit perbezaannya. Tidak ada yang jahat jadinya. Jadi di situ kita tidak kenal akan sifat Tuhan, asma husna Allah Taala yang bernama At-Tawwab, Maha Pengampun, Al-Auf, Maha Pemaaf, Ar-Rauf dan sebagainya lagi kan, Al-Afun, Al-Qadir dan sebagainya. Tapi bila turun ke dunia ni dah ada orang boleh buat jahat. Sebab dah terbelenggu, dah terhijab ni, jadi tanah ni boleh berlaku kejahatan. Di situlah kita melihat terzahirnya benar bahawa Tuhan itu Maha Pengampun bila kita bertaubat. Baru nampak sifat pengampun Tuhan tu di dunia ni. Di alam barzakh, di alam arwah tak nampak. Sebab tak ada orang buat jahat tu. Tak ada orang benda tu. Apa tersempurnanya di sini kita mengenal Allah. Bahaya kita tuntut adalah apa? Mengenal Allah di alam zahir ini. Bukan suruh kita dituntut balik pula ke alam arwah tu. Tengok Tuhan arwah balik. Tidak, itu tak diminta. Tak disuruh kita tu. Kita disuruh kembali melihat Tuhan di alam zahir ini saja. Hak di alam arwah tu, roh tu masih memandang Tuhan sebenarnya. Sebenarnya. Cuma dia putus connection je. Jadi para wali ni, dia dah tengok Tuhan di sini, maka dia buka balik pada mereka cerita lama mereka tu ni, hingga mereka sedar balik. Benar roh mereka ni masih memandang Tuhan di alam arwah. Roh kita pun sebenarnya masih lagi bermandang Allah Ta'ala di alam arwah sana. Cuma kita terputus dengan zahir ni, tak nampak sini. Tu je. Hak kita diminta pun melihat Allah Ta'ala, memandang hak Allah Ta'ala di alam zahir ni. Bukan diminta tengok hak Tuhan hak alam arwah dulu. Tidak. Sebab alam arwah kita tu, roh kita tu sebenarnya masih lagi gitu. Cuma tak sedar di alam zahir ni je. Tu je ceritanya. Tengok balik hak sini ya ni. Biasanya nampak kait dengan Tuhan belaka. Tengok buku gerak ke benda ke, semua nampak hak Tuhan. Buku bergerak ditiup angin. Angin bergerak ditiup kipas. Kipas bergerak digerak oleh elektrik. Elektrik bergerak kena pergi belakang lagi ya. Bagaimana elektrik bergerak? Mesti balik pada Tuhan yang menggerakkan juga akhirnya. Itu sebenarnya semua di belakangnya adalah Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Itu dikehendaki. Okey. Sempurnanya di sini melihat kasih sayang Tuhan. Melihat Tuhan yang bersifat Ar-Razzaq, memberi rezeki. Dia dalam arwah mana makan. Ada makan kita dalam arwah tu. Okey. Cukup dengan tasbih itu memuji Allah Taala, makan tasbih kata makan. Tapi alam ni baru nampak rezeki dalam bentuk makanan dan sebagainya. Okey. Mesti lebih kenal. Jadi ini yang dituntut oleh kita. Oleh Allah Taala kepada kita di atas alam zahir ini. Untuk kenal Tuhan di alam zahir ini. Mesti kait balik. Macam mana kerja alam arwah dulu, tengok sesuatu tu teringat kepada Tuhan. Maka di alam zahir ini pun nak begitu. Sebab dalam arwah begitu. Cuma di sini ujian ni ada saja. Sebab sudah kita mula terhijab dengan dua kata lagi ni kan, hati dan akal kita. Akal nak logik semua. Hati ada kepentingan hawa nafsu kita, dah mula masuk kepentingan hawa nafsu. Situlah jadi yang menunggu kita. Okey, wallahu alam, kita berhenti situ dulu untuk hari ini. Kita sambung dengan kitab Diary Salik.
Surat 42 ya. 42 151. Buku surat 42 Perenggang 151. Daripada makrifah yang benar pasti akan terbangun ibadah yang benar. Maka darinya pasti berbuah adab yang benar. Di balik agama itu adalah adab sebenarnya kan. Jadi pada makrifah menerusi ilmu. Mulanya menerusi ilmu. Maka ilmu yang benar, nescaya kita akan melahirkan ibadah yang benar. Buah bagi ilmu adalah amal. Jadi kalau orang belajar tak beramal, maknanya ilmu dia tu tak sampai hasil dia lagi. Sebab tu kita tak beramal. Dan buah daripada amal adalah akhlak. Jadi kalau dia tidak berakhlak, walaupun sudah pergi belajar dan beramal, maka dah habis cerita lagi, tak sama maksud. Maksudnya adalah akhlak, buahnya adalah akhlak. Innama bu'istu litamama makarimah akhlak, kata Rasulullah SAW. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, bukan sekadar untuk beri ilmu dan ajar kamu beramal. Tapi aku nak datang ajar kamu akhlak. Akhlak aku apa? Khuluqul Quran, kata Saudara Aisyah. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi kandungan Quran datang tu buat apa? Bukan nak ajar kita sembahyang je, ibadahnya, tapi nak ajar kita akhlak. Sebab tu ayat akhlak banyak dalam Quran. Majoritinya ayat akhlak dalam Quran ni. Banyak. Jadi kita ni ramai silap kita ini baca Quran tapi tak baca bab akhlak. Sekadar baca ayat sahaja, tak ambil iktibar daripadanya. Jadi banyak kalau Tuhan sebut akhlak-akhlak Tuhan ajar pada kita, mesti Nabi kita Muhammad SAW, mesti Quran tadi, kita tak amalkan. Quran kata jangan ngupak, jangan fitnah orang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab orang bunuh sekali itu mati habis lah. Fitnah dia berkekalan. Sampai ke anak cucu kan. Aibnya kita fitnah tak okeynya. Anaknya pun rasa malu juga. Ingat cerita tu, cucu je pun rasa kok, cicit kamu akan rasa juga. Kita fitnah orang ni, kita kata dia ni pun sesak katanya. Boleh ke anak dia kata sesak juga. Tengok cahaya dia ni, ayah dia sesak. Aku cucu pun kena, cicit pun kena katanya. Dia pelarutkan. Kalau bunuh dia sekali tu je habis ya tuang dia tu. Contohnya, kau suruh bunuh orang pula ni. Tak nak kaburnya, beratnya benda tu. Contohnya, Quran kabur. Quran kata jangan menghina Tuhan agama orang lain. Tak boleh hina. Salah. Kita menghina orang Hindu dengan hina lembunya tak boleh, salah. Kita menghina Tuhan Hindu tangan banyak tak boleh, salah. Itu salah adabnya. Kita jawab dengan betul, ajar dengan betul. Jangan ajar dengan menghina, ajar kebenaran Islam tu macam mana. Banyak lagi lah Al-Quran ajar kita, kalau kita tak buat. Al-Quran suruh kita tak buat. Buat adab aja kan. Apakah hukumnya? Orang suka hukum tanya soalan begini. Apakah hukumnya sombong? Wajib, sunat, harus, makruh, haram sombong. Apakah hukumnya sabar? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jawab soalan. Itu semua akhlak tu. Ulama kita sepakat kata haram sombong, wajib sabar kan. Tapi kenapa kita masih sombong? Kenapa kita masih tak sabar? Itu maksudnya. Okay? Sebab apa tadi lah? Sebab tak betul lagi makrifah kita, tak betul lagi ibadah kita, ada kecacatan padanya. Itu kita nilai diri kita, kebenaran di mana? Kebenarannya pada akhlak kita, akhlak zahir dan batin. Sebab kalau akhlak batin ini, akhlak zahir boleh berlaku.
akhlak batin tak ada nak berlaku. Okey. 152. Jika seseorang itu tiada adab, pasti ibadah dan makrifahnya tiada benar. Justru itu intipati agama tersimpul pada 3. Pertamanya tauhid makrifah, keduanya adab jiwa yang murni berlandaskan akhlak Muhammadiyah, ini syariatnya ada berjalan. Yang ketiganya kebijaksanaan ilmu untuk mengurus dan memakmurkan dunia sebagai khalifah Allah. Itu baru betul. Orang yang benar ilmu makrifahnya, betul kenal Allah, ada akhlak Muhammadiyah zahir dan batin, kemudian dia bijak dalam mengurus dunia ini, melaksanakan tanggungjawab khalifah. Dia bijak, dia tak balas orang. Cara dia buat tu orang tak berasa. Tarik apa rambut dalam tepung, rambut cabut tak berselirak pun tepung. Itu orang bijak sana. Itulah sifat Rasulullah SAW. Mana ada berat dengan kafir Quraisy. Sehingga orang kafir Quraisy lah, orang kafir Quraisy ambil tindakan keras nak perang juga. Itu rahsianya. Asal Rasulullah tak mau perang pun, asal nak pergi sekat kabilah je, kabilah apa perdagangan je, nak ambil balik hak kita je. Terlepas dah kabilah tu. Dalam perang Badar kan, tapi Abu Jahalnya tetap kerah tak boleh kita nak perang. Terpaksalah mempertahankan diri. Mempertahankan diri dah berlakunya perang Badar. Bukan hak kita nak mula, bukan benda yang Rasulullah mulakan, tapi kena mempertahankan diri. Berlakulah perang Badar itu. Okay. Dia tak ambil jalan pemusuhan, jalan kedamaian. Lepas tu bila ditawarkan perjanjian Hudaibiyah yang memang terang-terang dekat sebelah, sahabat semua dah setuju dengan Rasulullah. Tetap Rasulullah terima. Hatta nak padang kalimah hak kan dia ni. Perjanjian tu antara Sayyidina Ali tulis asalnya Muhammad Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kata, apa tulis Muhammad Rasulullah? Kau sebut Rasulullah, kalau kami dah mengaku kamu Rasulullah, buat apa kita janji? Kami ikut kamu je. Kerana sebab kami dah mengaku kamu Rasulullah dah. Maka tak boleh jadi tanya macam ni kata. Maka tak boleh ada kalimah ni. Suruh Sayyidina Ali padang. Sayyidina Ali kata, tak boleh. Sebab engkau lah Rasulullah. Macam mana aku nak padang? Tak boleh semua sahabat ada. Rasulullah kata, kat mana saya tunjuk aku padang diri lah susah sangat. Sama dengan padang diri Rasulullah. Padahal itu bukan kita menafikan kebenaran. Kalau orang kata kat sini, macam menafikan kebenaran Rasulullah. Tidak, Rasulullah tetap Rasulullah. Orang dah mengaku pun aku dah tulis pun tetap Rasulullah. Tapi sebab mencari jalan damai, ambil jalan mengalah nampak keadaan. Macam kita mengalah, tapi tak mengalah pula ni. Sebab dengan damai itulah dakwah berkembang sebab satu. Habis senang nak dakwah. Kalau duk mikir pegang Allah. Kan ni bila dah damai, boleh buat kerja dakwah lah. Buat keramatan lah. Situ orang sebut bono muda buat melihat keindahan Islam tu. Memang berat benda penyanyi Dabiah ni. Kalau ada orang Mekah masuk Islam, dia pun lari ke Madinah, orang Madinah kena hantar balik orang Mekah tadi. Tapi kalau ada orang Madinah, orang Islam dah murtad, lari ke Mekah, orang Mekah nak hantar balik ke Madinah. Memang berat benda. Memang ada sahabat orang lari ke Madinah, orang masuk Islam ni, memang kena hantar balik je. Akhirnya ada orang tinggal hijau. Masukah hijau kata, kalau gini jangan lari ke Madinah, kita lari tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Jadi orang Madinah nak hantar balik. Sebab dah balik kita lari ke Madinah, kita lagi tengah-tengah. Dan bila duduk tengah pula dia kacau pula orang Mekah nega. Akhirnya mereka minta inilah sampai pada tahap Fathu Mekah. Tak apalah kita buat benarlah mereka masuk Madinah kalau itu kacau kita kau. Susah kita lah ambil masuk dia biar benarkan mereka masuk Madinah tak payah hantar balik lah. Dia orang 3 rubuh kalau janji Allah tadi. Untuk kemenangan Islam akhirnya. Itu contohnya. Itulah bijaksana. Ni tok kat mana tak cek jalan nak pandah dengan orang tak boleh kan. Kita nak kerah tak boleh kerah. Suruh hancur dah jangan kerah. Kalau bukan benda yang hak perlu kita kerah kan. Kalau kita boleh berlembut kita berlembut lagi. Kalau kita boleh berdalih kita berdalih lagi. Kalau kita boleh teransur kita teransur lagi. Sampailah ada benda tak boleh nak apa tak ada arah dah. Selagi mana boleh ada kona ada kaedahnya, ada khilafnya, pilih. Itu dia ajaran Nabi kita. Dalam kita berinteraksi dengan orang bukan Islam khususnya. Sebab aku banyak tak faham. Ni kok nak pergi rumah orang bukan Islam, nak pergi dakwah, dia orang asli contohnya. Dia orang asli beli anjing kan. Bila anjing bagi dekat pakat lagi belakang. Kan nak dakwah kan tak?
Betul tak? Ini berlaku mufti Sabah cerita dia ada kawan dia gitu, ada orang masuk sedang di Sabah tu, kemudian jadi murtad balik. Dia pun nak ke ziarah dah, betul tak? Takdirnya pada hari tu ada kawan daripada Semenanjung lagi. Pergi lah, ajak dia pergi sekali nak tengok dakwah di Sabah kan. Gigi Sabah dekat tu, anjing berkeliaran di dalam rumah tu. Orang Semenanjung tak jadi naik atas rumah duduk bawah, takut kena jilat anjing bagainya. Mufti duduk gitu je, anjing bagi dekat pun jilat pun dia dulu. Tengok. Ya nak ni, dah balik sambok dah kata susah apa. Ya, ni marah lagi dah nak dakwah orang ni. Orang yang sedang. Tengok contoh kita tengok lagi tengok orang sini jalan anjing jirang kita kan. Tengok anjing kita lagi dulu marah tu. Dah nak jirang nak kawan kan dengan jirang kita dah. Ada benda tu jilat. Kalau setuh kena pada kita, kalau kering tak ada masalah, dah transfer pun anjingnya. Bila basah ni hujan kan basah dah kan. Baru kita pergi sambok lepas tu. Susah tu kau sambok. Pergi sertu. Tapi paling molek sertu ni dengan tanah liat warna putih itu paling baik. Kalau tanah liat warna merah kalau ikut kajian saintifik lah tak habis. Tak habis kesan daripada anjing dan sebagainya. Khususnya kalau dia jilat kita kan. Tak habis. Kalau basah dia tak hilang habis kumang-kumang dia tu. Tapi kalau kena tanah liat warna putih tu, itu yang paling comel. Dari segi cara lepas dah, tapi waktu segi apa nak kebersihan paling sempurna tanah liat warna putih. Ni saya pergi seminar orang lepas tu kan. Memang ada orang bentang lah dia buat perkajian tentang sertu ni. Dia sudah tahu tanah liat putih tu. Hasil kajian ni itu yang paling sempurna. Susah nak jumpa tanah liat putih tu, susah sikit tu. Kalau gali lubang pun hak dalam kan. Tapi itu paling sempurna. Dan tanah liat putih tu kalau ada simpang, lain pada boleh buat sertu, buat bersih samuk tadi. Juga bagus tu kalau ada gangguan sihir dan sebagainya, penawanya tanah liat tu. Bahkan amalkan mungkin sebulan sekali ambil sikit tanah liat tu untuk dalam air minum. Untuk cuci perut kita. Ada tempat negara mana dia makan tanah liat tu lah, kenyang. Kenyang tu. Dia tak ada kuman dah tu. Duduk tanah liat putih tu dia anti kuman. Orang tengok macam kita kata makan tanah kok masuk koma tu kata kan, tak dia anti kuman. Lepas tu boleh buat sertu tu. Tak. Lepas tu bersih tanah liat mana dia boleh membuang kuman tu. Apa tak lagi kalau ada gangguan sihir, lagi ya. Aku contoh lah gambar ubat ilmu. Mana ni? 153 dah. Maka jangan dipisahkan tiga hal ini di atas dalam kehidupan. Ia wajib berjalan secara bersepadu sebagai insan yang hidup di bawah naungan wahyu Al-Quran, di bawah naungan wahyu Allah SWT yang di Al-Quran. Itu jangan dipisahkan ilmu, amal dan akhlak tadi. Akhlak tadi, kebijaksanaan tadi jangan. Itulah orang mukmin. Dia ada akhlak Nabi ni, orang ada akhlak Nabi, benda akhlak Nabi, dia akan ada sifat Nabi. Siddiq, tabligh, qatanah, apa ni? Amanah kan. Ada sifat Nabi dia akan ada pada diri dia. Itu antara tanda kebenaran seseorang itu. Dalam agama ni. Akan lahir sifat Nabi ni. Akan bijaksana itu akan lahir. Memang bijaksana pun lahir juga daripada pengalaman, tapi sebenarnya bijaksana yang paling utama bijaksana yang didorong oleh petunjuk Tuhan. Sini cakap gini, sini buat gini, dia takkan sama. Kalau bawa sambung kata-kata tu tak bijak ni. Nak cakap dengan anak-anak budak sekolah rendah. Nak cakap dengan kalangan tadika, kalangan sekolah rendah, kalangan sekolah menengah, kalangan belia, kalangan masuk universiti tak sama. Kalau cakap bahasa sama, salah. Kita kena cakap mengikut kefahaman qada akal fikiran mereka. Bercakap dengan golongan petani, kena beri contoh-contoh petani. Kita beri contoh-contoh untuk saintis juga. Pegang petani kau tak faham. Ini contohnya bijaksana tadi ya. Jangan dipisahkan. 154, mengejar kekayaan untuk peribadi semata-mata adalah kemiskinan jiwa. Berbangga dengan kekayaan dan mahu dirinya dipuji, yakni riak, adalah satu kebodohan yang menunjukkan kebutaan mata hati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat ketawa, dalam braket istilahnya, melihat hamba-hamba yang fakir berlagak angkuh dengan bukan hak mereka. Ini mana dia? Tak boleh. Mencari kaya boleh, tak salah, tapi jangan untuk peribadi.
carilah kaya untuk perjuangan. Itu bagus betul. Itu yang diajar oleh Nabi kita. Nabi kita bukan orang miskin, Nabi kita orang kaya. Nabi kita pun hidup sebagai orang kaya dalam masalah agama, tapi hidup sebagai orang miskin dalam masalah peribadi. Tu kena faham tu. Kuda Nabi, unta Nabi, pedang Nabi, perisai Nabi adalah antara yang terbaik di kalangan orang kafir Quraisy zaman tu, orang Arab zaman tu. Kuda Nabi paling comel sekali, warna emas lagi. Macam saya share video dalam grup dia tengok lagi tentang saya ingat. Kuda Nabi tu warna emas, comel letai. Unta Nabi yang paling cekah, paling hebat. Perisai Nabi yang paling molek. Tu untuk perjuangan. Tapi untuk peribadi, hati pun tak ada orang kata. Tidur tak tikur tu apa bekas tu untuk peribadi. Makan pun peribadi kan. Makan hak mana ada je. Itu peribadi. Tapi untuk agama yang terbaik Nabi beri. Jadi kalau Nabi duduk sama kita ni, ibarat tadi dah, rumahnya rumah kayu je. Atap apa? Macam rumah orang miskin kan, tapi parking luar kereta Ferrari. Kereta Volvo bercedih adanya. Itu rumah. Ibarat gitu. Tapi pondok je, ada rumah pondok je. Dapur pun jangan berasa. Makan dapur arang je kot. Dah makan dapur dan dia makan dapur bukan. Okey gitu kot kalau duduk sama kita ni. Tapi kereta Ferrari tu. Kereta-kereta hebat untuk perjuangan benda tu kan. Betul lah. Nabi ajar kita ni. Lepas tu masuk jangan kaya untuk peribadi. Tak salah kaya, tapi kita ambil untuk peribadi tu yang salah. Bahkan berbangga dengannya hingga riak dan sebagainya. Tak salah kita nak lebih pada orang. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak itu, nak ini. Tak salah. Tak salahnya kesombongan. Nafsu tak salah. Kita ikut nafsu tak salah. Ikut nafsu tadi lah. Nak makan sedap, nak semua. Tak salahnya apa? Kita riak, kita sombong. Salah. Kalau tak kira apa? Rumah besar. Tidak ada niat riak pun. Bagus. Buat lah. Dah kita ada kemampuan. Ada kemampuan lah. Jangan tak ada kemampuan pula. Bisa diri. Ada kemampuan. Ada kereta moleknya. Kita ada kemampuan. Bahkan ada keperluan pula. Tak apa. Tapi jangan sombong dengannya. Kalau sombong salah. Situ lah. Salah dia adanya sombong. Adanya riak tadi. Adanya ujub tadi. Situ yang salahnya. Sebab tu kalau sampai makam nafsu mutmainnah, tak salah lah buat dia pun. Sebab tu kita tengok para wali, ramai mereka ni peringkat akhir-akhir hidup mereka jadi kaya-raya Tuhan beri. Sebab mereka tak ambuh dah pada harta ni. Tapi Tuhan beri mereka kekayaan harta yang banyak supaya mereka dapat infak pada orang lain, guna untuk agama. Jadi kaya-raya. Siang mereka dia jalani rumah dia di kota Baghdad tu, setengah riwayat kata lebih besar pada istana khalifah. Rumah dia besar dari istana khalifah. Biliknya banyak. Sebab apa? Orang musafir mari tak ada tempat nak duduk-duduklah rumah dia. Boleh duduk musafir 3 hari kan, layang pakai tetamu kan, 3 hari duduk. Tu tengok orang besar. Bayar orang mari ke kota Baghdad, orang kesusahan tahu rumah mana nak tuju. Tengok rumah dia besar. Saya kenal lalu dah. Ni mesti orang kaya ni. Tinggi. Tak sama kita buat rumah besar tapi pagar tinggi pula tu. Apa-apa tak rumah kan ni pagarnya. Tak sah. Patutnya buat rumah besar tak payah buat pagar-pagar kan. Seorang tahu orang mari tak tahu orang itu. Orang susah mari. Ni kok. Malu pula orang susah mari tak tahu. Patutnya bersyukurlah. Orang susah tu beri pahala kita banyak-banyak. Lagi kita beri lagi Tuhan ganti balik. La in syakartum la azidannakum. Tuhan janjikan kalau kamu bersyukur aku tambahkan untuk kamu. Itu orang duduk pakai ni. Sampai hari ni kan apa wakaf, harta wakaf Sayyidina apa Osman bin Affan kan. Ada lagi bank dia ada, apa kebun kurma dia ada sampai hari ni. Kabarnya besarnya benda tu, kekayaan. Sayyidina Osman bin Affan dah orang yang kaya. Tapi sampai hari ni manfaatnya 1400 tahun loh. 440 tahun lebih dah lah. Sebab benda tu bagi manfaat pada umat. Banyak mana pahala dia nak kata kan. Itu sepatutnya. Okay. Jangan rasa hak benda nanti Tuhan rasa macam ketawa je kita. Kita ambil selagi je ya. Nabi 155. 155 orang yang benar kaya adalah mereka yang tiada berhajat apa jua. Qanaah dan bersyukur dengan apa yang ada. Buat mana kaya ni apa? Cukup. Al-Ghani serba cukup. Tak ada dah nak benda-benda dah. Mereka mengejar dunia bukan untuk dirinya semata-mata tapi untuk memberi kebahagiaan pada orang ramai.
Tiada mencari pujian dan tiada merasai hebat apa yang dimiliki lantaran mereka faham bahawa kekayaan bukan kejayaan tetapi adalah ujian. Maka berhati-hatilah kerana ramai yang gagal dalam ujian ini hingga ramai yang berlagak tuan pada hamba-hamba Allah SWT yang lain. Orang yang kaya yang benar, dia tak rasa sombong. Sebab itu makna kaya sebenar apa? Tidak berhajat pada sesuatu dah. Jadi sebagaimana kita masih nak benda, kejar lagi, tak kaya lagi lah tu. Macam Bill Gates antara orang yang paling kaya di dunia, trilion harta bendanya. Tapi kalau masih nak lagi tak kaya lagi. Orang kaya ni dia ada, dia tambah dah. Tak payah tambah dah, tapi Tuhan tambah juga pada dia sebab dia bersyukur. Sebab dia guna untuk agama, dia guna untuk tolong agama. Tu. Jadi Tuhan tambah lagi keberkatan pada ini. Sebab kaya pun adalah satu bentuk ujian sebenarnya. Bukan orang yang miskin dalam ujian. Kita faham ya. Setengah orang kata orang yang miskin tu orang yang dalam ujian, orang kaya tu bukan. Tak, sebenarnya miskin pun dalam ujian, orang yang kaya pun dalam ujian. Orang yang sakit pun dalam ujian, orang yang sihat pun dalam ujian. Orang yang cerdik pun dalam ujian, orang yang bodoh pun dalam ujian. Semua dalam ujian. Sebab ini dunia tempat ujian. Tu. Jangan kata kita kaya kita tak ada uji dah. Sebenarnya kaya itu satu ujian juga. Kesombongan kita banyak-banyak dulu dah tu. Dok keluar zakat bukan bodoh. Orang kaya ni. Padahal 1/40 dia sikit je. Tapi learning kalau nak zakat apa sekitar 12,000 dah. 13 dah ni. Kita ambil kira mudah lah. Ambil kira mudah 12,000. Kita kira mudah 1/40 apa? 12,000 bagi 40 apa? 3,000 ya. Tak apa 3,000 lah, 300 ke dah. 300 je baru. Dah berita ada 12,000 baru 300 ya kan banyak. Tapi gitu lah. Dah jadi jutawan pula, ada kau kedekut pun. Macam ada seorang hamba Allah ni zakat dia setahun 1,5 juta. Apa dia kata, lepas tu dia pilih bayar zakat bulan Ramadan. Kalau bulan lain tak keluar zakat dia. Bulan Ramadan apa ketua tangan saya cek. Ketua. Berketua tangan saya. Itu 1,5 juta zakat. Kaya-kaya kan. Itu contoh. Kita ni sikit-sikit ni, lepas tu kena berlatih dari awal. Sebab tu kita walaupun tak wajib zakat, kita keluarlah sedekah ikut kotor zakat juga paling baiknya. Kita ada RM40 kau keluar sekian. Kita ada 400 kau keluar 10 ya. Gitu kan. Kita berlatih juga orang kata. Supaya bila datang offshore ni sampai tahap kita wajib zakat tu mudah untuk kita keluar zakat. Tu je. Ni tambah kita dah pitih pun ya. Ada 4 ya ya 10%. Bagus juga orang kata. Itu cara dia kan. Wallahu alam. Itu saja untuk hari ni insya-Allah. Sambung mula nanti di minggu hadapan. Wallahu alam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. 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 Wala haula wala quwwata illa billah.